Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sidang penonton sekalian, sama-sama kita ucap syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kita masih lagi diberi kesihatan, diberi peluang untuk teruskan kita punya pelajaran Al-Kim Interaktif Quran bersama Imam Malik. Pada malam ini kita telah masuk episod yang ke-209. Tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan terima kasih yang sudi menanti kita punya live pada malam ini, walaupun agak lewat kita mulakan sebab ada sedikit urusan tadi. So terima kasih kepada anda semua di atas kehadiran. Baik, rakan sedang penonton, kita terus ke info tajuk kita pada malam ini. Selepas kita belajar semalam tentang mad wajib muttasil yang berlaku apabila huruf mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Okey. Baik, tetapi hari ini ada beberapa perkara yang kita kena lihat, yang Syekh beri perhatian, minta untuk kita beri perhatian yang sedikit perkara yang okey. Yang pertama ialah kita lihat di sini, Syekh masukkan di sini adalah okay, sebelum tu saya ucap selamat datang. Kalut sangat, minta maaf. Audio dan video jelas, Alhamdulillah. Tak baca pun komen kawan-kawan. Selamat datang semua. Saya tak sempat nak sebut satu-satu. So jangan lupa, suara jelas tak? Tak jelas. Tak jelas So far tak jelas. Hello. Up sikit. Okay, check 1, 2. Okay, kalau macam ni macam mana suara? Okay. Slow, suara perlahan. Oh, hai. Kalau kan dah betul lah ni. Okay, buka lah. Baik, tuan-tuan dan perempuan, so kalau perlahan kena dekatkan sikit lah.
speaker tu. Okey. Baik. Boleh dengar dengan jelas. Suara tak jelas. Ada yang dengar dengan jelas. Baik, saya rapatkan ke mic kita. Okey, kita lihat info tajwid. Bacaan secara tawassut ataupun sederhana. Tawassut ini dalam istilah mat kita sebut sebagai 4 harakat lah. Pertengahan. Sebab 2, 4 ataupun 6. So 4 tu kira pertengahan. Okey. Bacaan secara tawassut pada mat munfasil. Maksudnya mat jaiz munfasil. Munfasil maksudnya berlaku dengan dua perkataan. Hanya berlaku jika mat mutasil dibaca secara tawassut. Okey. Bacaan atas tawassut maksudnya fuwaiqut tawassut pada mat munfasil juga hanya dibenarkan sekiranya mat mutasil dibaca dengan kadar panjang yang sama. Maksud dia macam ni tuan-tuan. Untuk mudah kita faham, kita kena selaraskan kadar panjang bacaan mat. Kalau tuan-tuan baca mat munfasil 4 harakat, okey, dengan tawassut 4 harakat. Dia punya point dia adalah mat mutasil, mat wajib mutasil. Kalau tuan-tuan baca dengan kadar 4 harakat, mat munfasil 4, mat mutasil pun kena 4 harakat. Kalau pilih untuk baca 5 harakat, mat mutasil pun 5 harakat. Kedua-duanya kena selaras. Lebih baik, bukanlah kata salah. Kalau tuan-tuan baca 4 pada munfasil, kemudian tiba-tiba mutasil baca 5, tidak ada masalah kerana masih boleh dibaca dengan 5 kerana mutasil juga 4 ataupun 5 harakat. Tetapi sebaiknya, lebih baik kalau tuan-tuan dan puan-puan selaraskan. Sekarang pilih, kita nak baca dengan tawassut dengan kadar 4 ataupun 5. Kalau 4, munfasil baca 4, mat wajib mutasil juga baca 4. Kalau 5, mat munfasil, mat jaiz munfasil baca 5, mat wajib mutasil juga baca 5. Itu poin yang nombor 1 yang Syekh nak sampaikan kepada kita. Baiklah. Yang kedua, perkataan ha pada perkataan ha'um. Ha'um qara'u kitabiyah. Okey, pada perkataan ha'um. Mungkin rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan rasa ha ini macam kes pada ya ayyuhallazina amanu. Ada yang sebut mat jaiz hukmi. Maksudnya hukum ni adalah baca dengan mat jaiz, tetapi penulisan dia dalam satu perkataan bercantum ya dengan ayyuha. Pertemuan yang sebelum ni kita telah pelajari kan. So ha'um ini bukan kes macam ha'ula. Macam ha'ula, ha maksudnya li tambih. Ha ulai itu satu perkataan yang lain. Maksudnya haula itu walaupun ditulis dalam satu perkataan, tetapi sebenarnya dia mat jaiz munfasil. Dia adalah dua perkataan yang berbeza. Tetapi pada kes yang kita lihat pada malam ini, perkataan ha'um, ha itu bukan ha litambih macam pada mat jaiz kita belajar hukmi yang kita belajar sebelum ini. Tetapi ha ini merupakan asal perkataan. Memang perkataan asal, okey? Perkataan asal dan bukan untuk ha litambih, ha untuk menarik perhatian. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada yang belajar bahasa Arab, dia disebut sebagai litambih. Ha litambih. Ha di sini bukan bermaksud litambih, bukan untuk menarik perhatian. Maksudnya kalau ha litambih itu sebenarnya dia jadi satu perkataan. Kemudian perkataan seterusnya ulai, ha ulai in kuntum contohnya kan. Ha satu perkataan, litambih, ulai mereka itu satu perkataan. Okey. Tetapi di sini sekali lagi saya tegaskan, kena ingat bahawa ha umu qara'u, ha ini adalah memang asal perkataannya. Bermaksud merupakan perkataan asal dan bukan ha litambih. Maka pada perkataan ini hukumnya adalah mat wajib muttasil dan bukan mat jaiz munfasil hukmi yang mungkin sebahagian daripada kita gunakan istilah itu. Okey. So mat jaiz munfasil walaupun okey, betul Jairin lo. Okey.
So ini dua perkara yang kita perlu beri perhatian. Okay, sekali lagi saya ulang. Yang pertama, selaraskan kadar mat. Munfasil baca 4, muttasil baca 4. Munfasil nak pilih baca 5, muttasil pun juga baca 5 harakat. Hafizul, apa khabar? Okay, so rakan-rakan, harap kita dapat faham apa yang saya sampaikan pada malam ini. Jairin Lu ada tulis ya ayyuha mad jaiz munfasil, walaupun ditulis dalam satu perkataan. Itu pelajaran kita yang sebelum ni. Okay, so rakan-rakan dapat tak apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan jelas. Baik, tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan, sebelum kita teruskan ke segmen iaitu bacaan Al-Quran talaqi bersama-sama, so jangan lupa ajak kawan-kawan kita semua, rakan-rakan kita yang masa terluang untuk sama-sama kita bacakan ayat suci Al-Quran satu muka surat setiap malam sebelum kita laburkan tirai. Baiklah, kita teruskan untuk bacaan Al-Quran, talaqi Al-Quran. So pada malam ini kita akan baca muka surat yang ke-209 daripada surah Yunus. Okey, daripada surah Yunus bermula ayat 7 sehinggalah ayat yang ke-14. Okey, so rakan-rakan dah bersedia atau bagaimana? Dan taranum pilihan kita adalah taranum Nahwand. Okey, taranum pilihan kita adalah taranum Nahwand. So video bacaan contoh insya-Allah esok kita, ataupun selepas ini sebenarnya tadi dah siap dah recording, cuma tak sempat nak editing. Sepatutnya saya post petang tadi tapi tak sempat nak editing, ada sedikit perkara yang kena uruskan. So tunggu lepas ni mungkin saya terus post lah. Dan untuk video esok insya-Allah saya fikir kita ubah sedikit jadual. Untuk bacaan contoh kita akan post pada jam 2 petang selepas Zuhur. Okey, jam 2 petang sebab pagi kita akan ada bacaan khatam Quran 2 juzuk setiap pagi. So untuk period ataupun tempoh masa tu kita bagi selang lah jarak. Okey, so taranum pilihan kita pada malam ini adalah menggunakan bacaan taranum Nahwand. Baik, dah sedia kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Silakan. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Seterusnya ayat yang ke-11. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. Berhenti meraihkan rakan-rakan kita yang lain. Kalau mampu untuk sambung silakan, tak ada masalah untuk berhenti. Sedia mula. Walaqad ahlaknal qurun. Nah, minta maaf sekali lagi. Selamat datang rakan-rakan. Okey, sedia mula.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا استغفر الله. Sekali lagi, tak fokus. Sedia mula. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-209. Alhamdulillah. Tanda diucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita sepanjang rehat kita pada malam ini, kerana kita sama-sama telah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Kita mohon rahmat daripada Allah dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita dapat tidur dengan baik dan tenang pada malam ini dan bangun pada pagi esok dengan lebih gemilang dan cemerlang, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang juga kepada rakan-rakan kita yang baru hadir. Jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada kawan-kawan kita, sebab mungkin ada di antara kita yang dah berehat awal, sebab sepatutnya kita ke udara ataupun live pada malam ini. Sepatutnya kita live pada setiap malam, kita live pada pukul 10. So sebentar tadi ada sedikit urusan yang saya perlu selesaikan, terpaksa kita tunda sedikit ke jam 10.30. Jangan lupa tag kawan-kawan, rakan-rakan kita yang terutamanya yang regular, yang selalu hadir dalam kita punya majlis ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada sebarang pertanyaan setakat ini dulu, kita jumpa pagi esok. Pagi esok untuk apa Ustaz? Ya, pagi esok untuk kita baca sama-sama 2 juzuk daripada Al-Quran. Esok kita dah melangkah ke juzuk yang ke-21 dan 22, insya-Allah. Allah beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita terus memohon, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat amal kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah lihat usaha kita dan makbulkan segala hajat kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu dulu saya punya live pada malam ini. Kita akan jumpa lagi untuk Aikim pada malam esok seperti biasa jam 10 malam. Okey, saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.